Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azhar Ibnu Ali, siapa ni? Faris, Nur Syahira, Zainun, Mahir, Bunga, Arif Wacana, ni sahabat kita ni. Muhammad Nur Rahimi, Rahim, Shuwaifa, Adriana, Nuraini, Khai Raihanah Al-Fatih, Khairun Najwa, Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepak apa ni? Sepak Atu Utama. Usim Official, baik, terima kasih. Ibnu Ali, Cik Puan Ari Aisyah, Ain Yazid, Wan Salman, Wan Salam, terima kasih. Mat Fozan, Suria ke mana? Aina Mar 3515. Baik, terima kasih. InsyaAllah seperti mana saya janjikan, malam ini semalam kita buat topik cukai. Saya tak jangka topik cukai paling ramai sekali yang menonton. Ustaz Amin Isa, subhanallah. Ustaz Amin, apa khabar orang Penang? Raihana, waalaikumsalam warahmatullahi. Semalam topik cukai, saya pun tak jangka topik cukai paling ramai yang menonton. So malam ni kita tukar topik, bincang tentang kesihatan anak-anak, tentang kesihatan kanak-kanak bersama dengan pakar pediatrik kita, Dr. Muhammad Yusof. Beliau pakar dalam kesihatan kanak-kanak. Jadi kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan kanak-kanak, kesihatan, boleh sampaikan. Suara saya clear ke? Kalau jelas, jawab jelas, supaya senang. Okey, Tuan Yusof kita dah join. Alright. Ustaz Husni Zaim, terima kasih Ustaz. Farhan Fuad. Dr. Yusof kena betulkan telefon. Portrait, okey. Okey. Baik, Dr. Yusof cakap sikit, kita nak tengok suara jelas tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Yusof. Saya alumni USIM, batch pertama. Baik, okey. Sekarang ni Alhamdulillah pakar pediatrik. Macam mana audio? Okey, minta sahabat-sahabat kita komen sedikit. Kalau suara Dr. Yusof jelas, suara saya jelas, kita boleh mulakan live IG kita. Okey. Minta pakat komen kalau jelas sempurna. Okey, good. Ustaz Usni di Kulim jelas ke suara? Fizri, Tuan Fizri semalam kita punya bos cukai semalam. Jelas, Raihanah kata jelas. Okey, Naim. Naim, apa khabar? Baik. Okey, sebelum kita mulakan bersama dengan Dr. Yusof, saya nak sapa semua sahabat-sahabat kita yang join malam ni. Okey, Zainun jawab dua-dua jelas. Okey, Syerazni pun jelas. Alright, baik. Okey, kalau semua dah jelas, kita akan mulakan perbincangan kita. Baik, pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang menonton IG Live pada malam ini. Malam ini adalah malam yang keempat kita buat IG Live bersama dengan alumni USIM. Dan malam ini istimewa. Kalau malam pertama topik bahasa Arab, malam kedua topik harta pusaka bersama dengan Tuan Hakim, topik ketiga topik cukai. Malam ni kita tukar topik sikit tentang kesihatan. Saya pasti ramai yang ada anak ataupun ada anak-anak kecil, jadi nak tahu tentang kesihatan kanak-kanak. Bersama dengan saya pada malam ini iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Muhammad Ramzan, merupakan pakar pediatrik, alumni ataupun ijazah sarjana muda Sains Perubatan dan Kesihatan di Universiti Sains Islam Malaysia. Kemudian menyambung kepakaran beliau dalam pediatrik di Universiti Sains Malaysia. Dan sekarang ini merupakan tenaga pengajar ataupun pensyarah pakar perubatan di USIM. Betul Doktor? Betul. Baik. Alright Doktor. Malam ni kita santai-santai Doktor. Ini sebab ramai orang nak tahu tentang kesihatan kanak-kanak. Okey. Jadi mungkin Doktor boleh mulakan terlebih dahulu sebelum kita dapat soalan daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin ramai orang nak tahu
apa itu pediatrik? Sebab selalu bila sebut doktor ni, orang tahu tentang doktor sakit puan, nak bersalin, ataupun doktor jantung. Sekarang ni orang berkenalan pula dengan public health ataupun kesihatan awam bila ada COVID ini. Mungkin doktor boleh jelaskan apa makna pediatrik dan juga ruang skop kesihatan kanak-kanak tu. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton yang baru menyertai. Okey, bidang pediatrik ini adalah antara bidang-bidang perubatan yang tidak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Sebaliknya menggunakan sebahagian daripada bahasa Latin itu sendiri, bahasa pediatrik. Contoh lain ortopedik, atas banyak sebab, tapi kebanyakan masa sebab mudah dijelaskan dari segi pentadbiran. Bidang pediatrik secara umumnya, secara mudahnya adalah bidang berkaitan dengan kanak-kanak. Jadi nama lain ialah pakar perubatan kanak-kanak secara umumnya. Tetapi secara lebih terperinci, bidang pediatrik ini merangkumi daripada kelahiran, daripada satu saat baby hidup sampai umur 18 tahun. Okey. Dan untuk menjadikan lebih kompleks, bidang pediatrik ini dibahagikan kepada dua. Bidang neonatology ataupun bahasa umumnya bidang bayi baru lahir, selalunya daripada lahir sampai ke umur 28 hari, dan daripada umur 1 bulan sampai umur 18 tahun adalah bidang pediatrik. Selalunya kalau seseorang itu, seorang kanak-kanak tu dimasukkan ke ward, bawah 12 tahun automatik masuk ward pediatrik. Tetapi 12 tahun ke atas, walaupun umur tu masih umur pediatrik, tetapi dia sudah dikira dewasa dan akan dimasukkan ke ward orang dewasa. Melainkan kes-kes tertentu. So, secara mudahnya bidang pediatrik lahir sampai umur 18. Okey, baik. Ini termasuk bayi baru lahir tu semakin kompleks sebab semakin moden, semakin teknologi perubatan ni semakin moden, dia semakin bayi semakin pramatang tu makin boleh hidup lah secara umumnya. Jadi itu pun kategori yang semakin berkembang sebenarnya. Baik, maknanya bila sebut pediatrik ni daripada umur 1 tahun sampai 18 tahun itu, itulah ward ataupun yang nak dimasukkan, dan juga bidang kesihatannya jangka umur dia macam itulah kan? 1 bulan. Baik. 1 bulan sampai ke 18 tahun. Okey, baik. Saya pun dipahamkan anak-anak doktor dah habis kuarantin, semua dah sihat daripada kuarantin? Ya, Alhamdulillah. Anak-anak saya antara kontak positif COVID-19 ni terpaksa ambil sampel hidung, dan saya pun terpaksa dikuarantinkan juga. Ini pada awal-awal sebelum MCO, sebelum hujung minggu MCO tu, saya terpaksa diarahkan, diberikan perintah duduk di rumah sama anak-anak selama 2 minggu. Cabaran besar tu, walaupun kepada doktor pun. Banyak doktor pun tak selamat juga kalau kita kena jaga juga. Ya, betul. Hello? Ya, apa ni? Dengar tak? Okey, soalan dia kata, apa kesan kanak-kanak yang kerap tidur atas lantai simen? Ada kesan ke? Okey, kanak-kanak
okey, bila dikatakan kanak-kanak ni, ada banyak perkembangan umur yang kita boleh ambil lah, daripada bayi umur sebulan ke atas sampai umur 18 tahun tu itu kanak-kanak. Jadi yang secara lazimnya kanak-kanak yang akan tidur atas simen ni adalah kanak-kanak yang besar sedikit lah. Selalunya umur 2-3 tahun sampai ke semakin dewasa. Secara umumnya tak ada masalah untuk tidur di atas simen. Maksudnya kalau tidur itu adalah untuk sementara waktu ataupun selepas bermain tiba-tiba terbaring, lepas tu tertidur, itu kira tak apalah. Kalau untuk jangka masa panjang mungkin boleh sedikit memudaratkan dari segi masalah sendi-sendi yang bersentuhan dengan lantai, itulah leher, tulang belakang, pinggul. Tetapi kalau dialaskan dengan selimut ataupun toto ataupun apa-apa alas lain yang lembut yang tidak menyebabkan sentuhan keras pada lantai, maka okey, selamatlah. Ini kalau dengan sangkaan ini bukan untuk jangka masa panjang lah. Kalau untuk jangka masa panjang itu mungkin memudaratkanlah jangka masa lama. Betul. Okey, baik. Ni ada satu soalan doktor daripada sahabat kita, tapi soalan ni glamour lah orang tanya. Bila anak kita demam, selalunya elok tak kalau kita selimutkan dia ataupun biar dia terdedah macam tu je? Okey, bila budak sedang mengalami demam, itu adalah satu tindak balas respon badan untuk melawan kuman. Badan akan panas sebagai respon imun badan untuk menjana aktiviti menghasilkan antibodi, menghasilkan sel darah putih untuk melawan kuman. Dan pada masa yang sama ada kesan sampingan yang lain lah. Kesan sampingan yang lain yang memang akan berlaku adalah kadang-kadang badan otak akan menyebabkan badan menerima suhu yang baru ini sebagai suhu yang normal. Jadi kalau suhu tu rendah sedikit walaupun sebenarnya tengah panas, orang yang demam tu masih akan merasa seram sejuk ataupun menggigil dan nakkan selimut contohnya. Memang itu memang sebahagian daripada perkara yang berlaku lah. Jadi buat masa sebagai nasihat umum, apa-apa yang masa sedang mengalami demam, kalau seseorang itu yang terbaik untuk dia adalah untuk rawatan untuk sedapkan dia mengharungi proses demam itu. Yang pertama ialah makan ubat. Yang kedua, kalau dia merasa diri dia panas, boleh pasang kipas laju sikit, pun pergi mandi. Ataupun kalau dia rasa sejuk menggigil, nak selimutkan sikit pun tak ada masalah. Yang penting dia selesa untuk melawan kuman secara dalaman. Baik, yang penting kena pastikan dia selesa dan juga makan ubat. Baik. Okay, jadi harapkan pada yang bertanya tadi faham tentang penjelasan tersebut. Baik. Kalau bila sebut tentang pediatrik ini, tentang kesihatan kanak-kanak, apa selalu sakit yang biasa terjadi pada kanak-kanak ni? Okey. Kalau melibatkan saya sentuh tentang bidang pediatrik saja. Saya tak sentuh pasang neonatologi ataupun bayi baru lahir, itu bidang lain. Okey, bidang pediatrik ini merangkumi penyakit yang melibatkan bayi yang semakin membesar dan kanak-kanak hingga remaja yang semakin mengalami masalah yang lain. Okey, yang berbeza, setiap umur tu mempunyai masalah yang berbeza sedikit daripada yang lain kerana bidang pediatrik ni
melibatkan manusia yang sedang membesar, organ yang masih tak matang, cara pemikiran yang tak matang, yang semakin membesar. Berbeza dengan bidang orang dewasa, semua dah matang, semua dah tak membesar, hanya melebar sahaja. Dan semua orang dewasa tu sama lebih kurang. Tapi untuk kanak-kanak lain. Jadi setiap badan adalah berbeza, penyakit pun berbeza. Kebanyakan masa kalau masuk ward pediatrik, kebanyakan masa yang penyakit yang biasa dijumpai ataupun masalah yang dijumpai adalah masalah sawan demam panas. Okay. Itu adalah disebabkan oleh badan, disebabkan apa-apa jenis kuman pun. Ada setengah bayi ataupun kanak-kanak yang kecil cenderung untuk sawan disebabkan suhu badan yang terlampau tinggi. Mungkin budak hanya mengalami sesama ataupun sakit tekak, tapi disebabkan suhu yang terlampau tinggi, budak akan sawan. Tapi sawan tu bukannya sawan yang berbahaya, hanya memerlukan pemantauan 24 jam sehingga demam selesai dan kemudian boleh balik ke rumah. Itu yang biasa berlaku dalam masyarakat seluruh dunia. Hampir lebih kurang 3 hingga 5% kanak-kanak mengalami sawan demam panas. Kebanyakannya tak ada masalah, tapi kadang-kadang berlaku sawan demam panas tu adalah permulaan untuk penyakit yang lebih serius. Itu yang biasalah. Yang kedua, penyakit yang kedua yang berlaku adalah cirit-birit ataupun nama lain dia acute gastroenteritis. Cirit-birit ni selalunya disebabkan kuman yang penyakit yang berjangkit, maksudnya disebabkan oleh seseorang lain yang mengalami kuman yang sama yang menjangkiti orang lain. Jadi akan nampak pesakit cirit-birit ni selalunya berlaku dalam kelompok lah. Kalau di tadika akan nampak budak ni baru baik cirit-birit, lepas tu kena pada anak saya pula contohnya. Lepas tu daripada anak tu kena ke adik dia pula. Selalunya benda ni berlaku melalui proses dia panggil melalui jalan najis ke mulut. Contoh bermaksud kuman ini berada dalam usus, dalam najis. Bila dinyah tinjakan ataupun dibuang, proses mencuci itu adalah tidak bersih dan penyediaan susu oleh penjaga pula selepas itu ada tercemar sikit dengan kuman tu. Dan lepas tu anak yang kedua ni pula menelan minum susu yang sedikit tercemar tu. Lepas tu dia pun kena. Banyak jenis kuman boleh jadi virus. Selalunya yang paling terkenal yang dipanggil rotavirus. Ada juga bakteria. Kalau bakteria tu mungkin sedikit bahaya seperti demam kepialu ataupun kolera. Kadang-kadang boleh juga berlaku parasit, cacing pun boleh kira-kira juga. Rawatan dia secara prinsipnya mudah saja. Apa yang keluar secara muntah ataupun cirit-birit perlu digantikan dengan minuman ataupun drip. IV drip ni ialah air rawatan yang dimasukkan melalui salur darah. Yang keluar kena sama banyak dengan yang masuk. Baru sampailah najis tu bersih dan budak tu sihat. Selalunya memakan masa 3-4 hari kalau yang sedikit teruk. Yang ketiga yang senang antara penyakit yang mudah untuk yang kerap kanak-kanak jangkiti adalah jangkitan paru-paru ataupun pneumonia. Pneumonia ni di kalangan kanak-kanak adalah pneumonia yang kebanyakan masa adalah tidak teduh. Berbeza dengan orang dewasa yang kebanyakan jangkitannya adalah bakteria. Untuk kanak-kanak kebanyakan masa adalah virus dan tidak memerlukan antibiotik. Baliknya yang diperlukan hanyalah rawatan
oksigen dan juga gas nebulizer kadang-kadang untuk membersihkan kahak ataupun lelah yang mungkin berlaku. Kebanyakan masa kalau budak cepat sihat ataupun jangkitan yang tidak serius, selalunya makan masa kurang 3 hingga 5 hari juga. Bergantung pada umur. Baby yang menghidap jangkitan paru-paru mungkin perlukan rawatan lebih lama berbanding kanak-kanak yang sudah dewasa sedikit, disebabkan antara sebabnya adalah kanak-kanak yang dewasa sedikit boleh menyuarakan rasa tidak sedap hati ataupun masih tidak sihat berbanding baby yang hanya duduk diam, tak boleh komplain apa-apa, akur saja dengan takdir. So baby mungkin lama sikit, tapi kanak-kanak yang semakin dewasa semakin sihat, cepatlah rawatannya. Okey, baik doktor. Kadang-kadang yang last, mungkin kita boleh ada satu dia orang nak tanya ni, kalau macam sawan ni doktor, selalu kebanyakan mak ayah ni bila anak tu dia dah kanak-kanak tu macam dah nak sawan, dia orang letak tangan lah, letak sudu ke, betul ke tu? Okey, secara mudahnya salah semua tu. Itulah antara dosa-dosa besar dalam rawatan sawan. Okey. Sebabnya antara sebab yang antara punca utama salah faham dalam rawatan sawan ni ialah disebabkan oleh media masa yang tak betul lah dari segi penceritaan. Contohnya dalam drama-drama ditunjukkan ada seorang pesakit tu tengah sawan, tengah menggeletar, lepas tu ahli keluarga datang, nah ambil sudu letak dalam mulut. Benda ini salah sebenarnya sebab kita hanya perlu fikir logik sajalah. Masa tengah sawan tu semua anggota badan sedang kejang, gigi sedang ditetap, tangan, leher keras, kaki, tangan semua keras. Jadi untuk memaksa untuk melakukan sesuatu aktiviti adalah satu yang bahayalah. Contohnya yang pernah saya lihat, apabila diletakkan sudu dalam mulut, bibir terluka, gigi patah, lidah terluka. Bukan saja nak mencongkil, nak membuka mulut yang sedang ketat gigi tu, tapi apabila dah masuk dalam tu pun dia masih bergesil-gesil lagi, jadi menyebabkan luka dalam mulut lah. Jadi antara langkah kalau anak sedang sawan, antara langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah yang pertamanya, iringkan anak sebelah kiri ataupun kanan, supaya kalau masa itu sedang menghisap susu ataupun ada makanan dalam mulut, benda itu boleh mengalir keluar secara semula jadilah dan tidak tersedak dalam mulut, tidak masuk dalam mulut, dan dia boleh mengeluar secara graviti. Dan yang kedua adalah kalau anak memakai baju yang sedikit ketat, maksudnya leher tu dibutangkan sampai ke atas, ada ataupun ada pakaian yang boleh menjerut, contohnya serban ke apa ke, yang tu boleh dilonggarkan sementara tengah sawan tu berlaku. Yang ketiga, kalau anak tu dalam posisi yang bahaya ataupun dalam kedudukan bahaya di sebelah kaca ataupun ada benda-benda tajam, jadi jauhkan benda-benda tu sementara anak dalam keadaan mengiring dan sedang sawan. Yang keempat, timing sawan itu berapa lama. Memang sedang panik, betul, tapi sekurang-kurangnya timing sawan itu penting untuk kita mengetahui sawan ini betapa serius ataupun senang ataupun susah untuk dikawal. Contohnya kalau sawan demam panas, seminit saja dia sawan. Tapi kalau sawan untuk perkara-perkara lain macam jangkitan otak ataupun pesakit epilepsi, mungkin 5-10 minit sawan tu boleh berlaku. Dan lagi lama sawan lagi bahaya. Dan yang last sekali ialah panggil orang untuk bantulah. Kalau seorang-seorang saja bersama anak, sementara tengah mengiring, tengah longgarkan pakaian tu, panggillah orang lain untuk panggil bantuan untuk kena
kenderaan untuk ke hospital ataupun klinik terdekat. Itulah yang secara Baik. umumnya. Maknanya siapa-siapa sahabat-sahabat yang sedang tonton ni, kalau anak kita ataupun siapa-siapa kanak-kanak yang tengah sawan, jangan pandai-pandai masukkan sudu ke ataupun perkara-perkara yang selalu kita duk tengok tu. Jadi benda tu rupanya salah besar. Jadi ada 5 perkara yang Dr. Yusof kongsi. Pertama, kalau boleh mengiring dia, sama ada iring ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua, longgarkan pakaiannya supaya tidak menjerut. Ketiga, jauhkan daripada perkara bahaya. Yang keempat, tengok timing berlaku sawan itu. Dan yang kelima, panggil bantuan supaya dapat dihantar ke klinik ataupun ke hospital yang terdekat. Okey, jadi ini satu ilmu baru. Subhanallah, saya pun dapat belajar juga. Kalau tidak, duk pegang akidah sudu tu jugalah. Oh, ya Allah. Baik, Doktor. Lagi satu tentang cirit berit ni, Doktor sebut tadi. Selain daripada air rawatan yang Doktor sebut tadi yang ada di klinik dan hospital, bagi ibu bapa, kalau anak tu cirit, kita nak teruskan bagi susu ke, ataupun apa minuman yang ada kat rumah ataupun makanan yang boleh kita beri pada anak kita supaya kurangkan cirit berit tu? Okey, soalan ni bagus. Sebenarnya kalau kanak-kanak tu mengalami cirit berit yang sedikit sahaja, itu tak perlu datang ke hospital pun. Yang penting yang keluar sama yang masuk, air yang masuk sama dengan air yang keluar ataupun lebih sedikit. Air masuk tu supaya kanak-kanak tidak kering ataupun dehidrasi lah, maksudnya kekurangan air. So air yang masuk tu kalau boleh lebih sikit. So jadi apakah air yang terbaik untuk dia? Sebenarnya air yang terbaik untuk dia ialah apa yang dia nak minum lah. Untuk kanak-kanak yang besar sedikit yang mengalami cirit berit, kalau dia nak minum air jus buah, silakan. Kalau nak minum air masak, silakan. Nak minum susu pun silakan. Tak ada masalah. Asalkan air masuk. Itu saja. Dan kadang-kadang kalau ada ibu bapa yang membeli ORS ataupun oral rehydration salve ataupun garam rehidrasi daripada klinik standby untuk apa-apa masalah. Jadi yang itu pun boleh digunakan juga. Tujuan ORS ni adalah untuk memberikan garam mineral yang hilang, menggantikan balik garam mineral yang hilang di dalam muntah ataupun najis. Untuk bayi yang lebih kecil yang mengalami cirit berit, memang susu saja. Kalau dia memang masih menyusu, silakan untuk memberikan susu. Ada setengah yang berpendapat mengatakan kalau anak cirit berit kena tukar susu untuk memberikan susu bebas laktosa ataupun lactose free milk untuk kanak-kanak yang itu hanya untuk kes-kes tertentu sahaja. Untuk kanak-kanak yang baru mengalami cirit berit, teruskan dengan susu biasa dahulu. Kes yang sensitif susu laktos ni adalah kes-kes di mana cirit berit dia agak teruk menyebabkan kecederaan yang jangka masa sederhana kepada usus yang menyebabkan dia tidak boleh menghadam laktosa untuk dalam masa lebih kurang 2 minggu. Tetapi untuk yang baru mengalami cirit berit sehari 2 ni, sila teruskan dengan benda biasa. Yang penting air yang masuk sama ataupun yang lebih daripada air yang keluar. Baik, senang faham. Jadi kalau kita ibu bapa yang sedang menonton ni, kalau berlaku pada anak kita cirit berit, kalau tidak teruk tu, jadi kita di rumah, air yang keluar tu kita sama ataupun lebih bagi dia minum sebagainya supaya dapat memberi ketahanan pada dia lah kan. Baik Doktor, ada satu soalan daripada Maznan 66 ni, tapi soalan dia sama dengan soalan saya. Saya ni, anak saya umur 4 tahun. Jadi anak Tuan Maznan ni dia umur 6 tahun. Dia ada satu perangai pelik, iaitu tak nak makan nasi. Saya puas lah paksa bagi sebagainya. Tapi dia bila kita suap nasi saja dia luah balik ataupun dia luah lah kan. Tapi dia minat makan biskut, makan roti. Jadi memang benda ni biasa berlaku pada kanak-kanak ke tak suka makan nasi,
ataupun macam mana nak suruh dia makan nasi? Okey, yang ni memang perkara yang biasa dijumpai. Tidak makan nasi itu mungkin lebih kepada perubahan budaya pemakanan dan juga gaya kehidupan zaman sekarang, di mana semuanya sudah menjadi globalisasi. Kita sekarang ni bukan saja makan makanan Melayu, kita dah boleh makan makanan Western, makanan Korea. Kebanyakannya kalau anak tidak makan nasi, tidak ada masalah, asalkan mendapat sumber kanji yang secukupnya. Sumber kanji ni boleh dapat daripada roti, boleh dapat daripada spaghetti, daripada apa-apa yang lain lah, makaroni, pasta, biskut pun boleh. Tetapi ianya seharusnya seimbang lah, sebab kadang-kadang setengah kandungan kanji ni adalah kandungan yang mungkin tidak sihat, sedikit dari segi jangka masa panjang. Yang kandungan kanji yang selalunya elok untuk pertumbuhan kanak-kanak, yang boleh sama lebih kurang dengan nasi ni, lebih kurang macam gandum, roti lah. Dari segi aspek kurang zat itu, dia bergantung kepada pertumbuhan kanak-kanak. Kalau pergi ke klinik untuk jangka masa panjang, selalunya doktor akan catatkan saiz tinggi ataupun berat kanak-kanak pada carta untuk melihat sama ada kanak-kanak itu sudah membesar atau tidak. Kalau membesar secara mencukupi, teruskan dengan apa yang ada. Walaupun tak makan nasi, tapi kalau zat gantian itu mencukupi, teruskan sajalah. Tetapi kalau anak tu nampak mula terbantut dari segi berat ataupun ketinggian, itu mungkin memerlukan rujukan kepada pegawai pemakanan untuk menasihati bagaimana untuk menambah kandungan kanji dalam badan. Kalau anak masih kalau bimbang anak tu masih tidak makan nasi walaupun pertumbuhan semua okey, ini memang perlu bergantung pada kreativiti ibu dan ayah masing-masing untuk menarik minat anak. Ini lebih kepada mencari resepi dalam internet, di kejiranan, di Facebook, untuk menarik minat anak untuk makan nasi. Mungkin untuk kanak-kanak yang kecil sikit mungkin memerlukan warna ataupun benda yang boleh dikunyah, untuk benda yang keras, sebab dia nak menggunakan gigi untuk gigit ada bunyi, dia suka. Benda dikunyah tu best. Kalau benda yang lembut-lembut tak best, sebab dia macam masa baby dan dia akan ludah-ludah. So benda yang keras, yang boleh dikunyah, yang boleh menarik minat anak lah, warna, bau, semua tu, itu yang kanak-kanak kecil nak. Kanak-kanak yang besar mungkin lebih kepada disiplin sikit. Maksudnya mengajar tentang budaya, adab kita, ataupun yang kanak-kanak yang mungkin lebih matang sikit, ceritalah nasi murah sikit, nak makan spaghetti, makan french fry ni mahal, tak sihat. Itu mungkin kanak-kanak besar mungkin faham sikit lah. Betul. Tapi memang betul lah doktor, saya duk fikir anak saya yang 4 tahun tu dia memang suka bunyi rak tu Jadi kalau makan ayam tu dia suka yang garing, dia suka. Jadi saya ingat lepas ni saya kena cari idea kreatif macam mana nak bagi rangup nasi tu lah. Okey doktor, ada satu soalan daripada teman kita di IG ni. Dia kata kanak-kanak ni selalu ada satu penyakit ruam. Satu penyakit kulit tu, ruam yang merah-merah tu kan. Yang tu disebabkan penyakit kulit dia ke ataupun kebersihan? Okey, ruam pada kulit ni mempunyai 1001 punca lah, lebih kurang. Sebabnya boleh disebabkan macam-macam. Disebabkan jangkitan kuman pun boleh, disebabkan oleh persekitaran pun boleh, ataupun jadi secara tiba-tiba pun boleh juga.
Jadi dalam kes yang kalau ruam tu berlaku secara tiba-tiba, kalau ikut soalan ini, saya akan bertanggapan ini soalan jenis ruam yang jenis lebih kepada ruam pelagic lah. Okey. Kalau ruam yang bersifat alahan ataupun alergi, lebih kepada kulit kanak-kanak, disebabkan oleh kulit kanak-kanak yang sensitif. Kulit kanak-kanak yang sensitif ni bermaksud tak boleh panas lama sangat, tak boleh berpeluh lama sangat, tak boleh dibiarkan kering lama sangat. Itu bukan bermaksud kanak-kanak ni memerlukan rawatan ataupun penjagaan yang khas. Cuma kalau ruam merah ni terlampau mengganggu ataupun menyebabkan masalah yang lebih teruk, macam kuman, nanah dan sebagainya, yang itu baru memerlukan rawatan yang lebih rapi lah. Kalau sekadar merah sedikit, merah yang sedikit yang disebabkan oleh masalah alahan, masih boleh dirawat di rumah dengan krim pelembab ataupun krim steroid sebagainya. Dengan syarat kalau ada masalah ruam ni berjumpa dengan doktor dahululah. Di mana-mana klinik pun boleh, tak perlu berjumpa dengan doktor pakar. Okay. Memang masalah ruam ni memang banyaklah. Banyak jenis betul. ruam. Dia bila ruam ni dia jadi gatal. Bila gatal tu mak ayah tension sebab nak kena sentiasa garu dan sebagainya kan. Okey, baik. Ni daripada Nurliana doktor. Dia kata anak dia bila demam dia selalu naik timbul kelenjar di bawah telinga. Yang tu normal ke dia kata? Okey, itu sebahagian daripada struktur anatomi badan adalah dipanggil kelenjar limfa. Kelenjar limfa ni kalau dalam bahasa PKP-nya adalah roadblock. Kalau ada kuman yang lalu ataupun ada virus ataupun bakteria yang melalui roadblock ni, akan berlaku jam di situlah. Bila jam ni dia akan menjadi bengkak. Bila bengkak tu itu bukan bermaksud tidak normal, cuma itu menunjukkan badan sedang aktif untuk melawan kuman. Kadang-kadang ada checkpoint ini yang terkecundang dengan kuman yang terlampau banyak dan kelenjar ni menjadi nanah. Yang itu yang berbahaya lah. Kalau kanak-kanak, kalau berdasarkan soalan ni, kalau kanak-kanak ni sedang demam, kelenjar pun naik bawah ketiak, dekat leher, belakang telinga, tetapi kanak-kanak masih okey, nak bermain, nak makan minum, sepatutnya tak ada apa-apa masalah, percaya pada daya pertahanan anak-anak untuk melawan sendiri kuman tu. Tetapi kalau kulit di atas kelenjar tu dah mula merah ataupun dah nampak macam keluar nanah, budak pun terbaring, tak sihat, yang tu mungkin memerlukan rawatan lanjutan di klinik ataupun hospital. Alright, baik. Jadi harap Puan Liana tadi dapat jelas. Okey, ada satu lagi soalan daripada penonton kita ni tentang asma. Jadi kadang-kadang kanak-kanak ni dia jadi asma. Jadi ada orang kata asma ni sebab keturunan ataupun memang dia lahir tu pun saluran pernafasan dia terganggu je. Kalau bercakap tentang asma ni, asma adalah satu penyakit di mana paru-paru ialah sensitif kepada sesetengah bahan dalam udara yang akan berterusan sampai umur remaja ataupun dewasa ataupun sampai umur tua. Benda-benda bahan dalam udara ini seperti habuk, asap rokok, setengah virus, ataupun kadang-kadang masalah emosi pun boleh asma juga. Okey. Punca masalah asma ni dua-dua betul. Keturunan pun betul dan juga masalah dalam diri pun betul juga dari segi pertahanan badan tu yang terlampau sensitif. Masalah keturunan ini bukan bermaksud setiap ahli keluarga akan kena asma. Kalau ada setengah keluarga mungkin
tak kuat sangat asma dalam keluarga tu. Ada setengah keluarga tu, setiap ahli keluarga ada asma. Jadi kita tak boleh nak jangkakan siapa yang akan mendapat asma, melainkan yang betul-betul berada di hospital dan mengalami gejala. Itu saja yang kita boleh mula diagnose sebagai asma lah. Dan kadang-kadang asma pun boleh berlaku secara tiba-tiba dalam keluarga. Mak ayah tak ada asma, tapi budak tu kena asma pun boleh berlaku juga. Baik. Jadi maknanya persekitaran dan juga dalam diri kanak-kanak tu sendirilah. Baik. Ada lagi satu soalan doktor ni, soalan glamour ni tentang kayap. Jadi orang Melayu kita, dia kata kalau kayap ni hanya terjadi kepada seseorang tu 3 kali je. Maknanya habis 3 kali takkan jadi dah. Yang kedua dia kata kalau kayap ni sampai keliling bawa maut. Jadi betul ke kefahaman orang Melayu kita tu? Okey, kayap ni ataupun bahasa orang putihnya shingles disebabkan oleh virus yang sama yang menyebabkan chickenpox ataupun demam campak. Tiap orang yang pernah kena chickenpox tu akan virus chickenpox tu akan tidur dalam badan seseorang tu sampai pertahanan badan orang tu lemah, selalunya bila dah tua. Jadi kebanyakan masa akan nampak penyakit kayap ni pada orang tua lah. Tapi sekali-sekali akan nampak pada orang dewasa pun boleh berlaku juga, tak ada masalah. Okey, saya pun pernah dengar juga cerita-cerita yang kayap yang membesar mengelilingi badan lepas mati, ataupun yang 3 kali kena tu saya tak pernah dengar pula. Cumanya yang pertama, kalau kayap tu selalunya dia akan mengikut saluran saraf, sebab dia duduk dalam saraf, jadi dia akan ikut pembahagian saraf pada sebelah kanan ataupun kiri kebanyakan masa. Selalunya kalau kebanyakan masa dia akan hanya pada satu sebelah saja. Kalau berlaku dua-dua belah, dia hanya bermaksud jangkitan kayap itu berlaku pada kiri dan kanan. Dia tidak menunjukkan orang itu akan meninggal lah. Tetapi ia mungkin menunjukkan yang mungkin daya pertahanan orang itu lemah, dan mungkin orang itu mungkin cenderung untuk mendapat jangkitan yang lebih serius dan seterusnya meninggal dunia disebabkan kuman tersebut, tapi bukannya disebabkan kayap membesar kiri dan kanan sekeliling. Sama juga kalau kayap mendapat 3 kali itu menunjukkan sudah ada masalah lain, masalah daya pertahanan yang semakin lemah. Dia bukannya meninggal disebabkan kayap itu berlaku 3 kali, tapi lebih kepada daya pertahanan yang semakin lemah dan mudah untuk mendapat jangkitan sehinggalah meninggal dunia. Itulah. Maknanya dia datang, virus ni daripada kekotoran yang ada dalam rumah, ataupun maknanya virus ni datang daripada tempat yang kotor lah kan doktor? Kalau chickenpox ni, dia bermula dengan chickenpox. Chickenpox ni demam campak berlaku memang tersebar di kalangan kanak-kanak. Di tadika tu kalau tak kena chickenpox tu lebih kurang tak cukup pengalaman lah di tadika tu. Kebanyakan budak-budak memang akan kena chickenpox pada suatu masa. Kalau yang tak kena chickenpox zaman kanak-kanak, mungkin pengalaman tadika tu tak betul-betul mencukupi. Gurau saja, gurau bukan ni. Tetapi memang bila dah kena chickenpox, memang kuman tu dia dilemahkan sehingga dia tertidur, berhibernasi dalam badan secara jangka masa lama. Jadi kalau ustaz pernah kena chickenpox masa kecil, kuman tu memang ada, dia tidurlah. Dia cuma menunggu masa untuk keluar saja. Kalau tak ada masalah lain yang kena dululah, contohnya lah. Dia nak kata disebabkan kekotoran tu pun tidak juga. Dia berjangkit daripada
manusia ke manusia. Kalau demam campak ni, selagi mana budak tu mempunyai cacar dan cacar tu pecah keluar dia punya air, lagi itu kanak-kanak tu masih boleh menjangkiti orang lain, kanak-kanak yang lain. Kalau dia pegang, dia chickenpox ni gatal. Jadi kalau dia kutis-kutis benda tu sampai benda tu pecah, lepas tu dia pergi calit kat tombol pintu, lepas tu budak lain pegang tombol pintu pula, kenalah tu. Dia berjangkit melalui cecair. Dia lebih kurang, cara jangkitan tu lebih kurang nak sama dengan COVID-19 ni. Cuma COVID-19 dalam udara, dia merebak melalui cecair yang tidak bertebangan. Cuma apa yang kita pegang tu dia boleh duduk di situ lah. Sama lah. Kalau nak kata kotor tu boleh lah lebih kurang. Tapi memang yalah, dia kalau benda tu gatal di garu-garu, pecah, kemudian orang pegang, berjangkit dan sebagainya kan. Baik, ni ada satu soalan juga daripada teman kita ni. Sebab dia kata pediatrik ni umur 1 bulan sampai 18 tahun. Dia kata berlaku pada anak dia ni tentang jerawat. Jerawat ni naik jerawat, bila remaja naik jerawat. Jadi betul ke orang kata jerawat ni jangan picit, nanti picit banyak lagi ni, ataupun macam mana nak bagi jerawat ni, nak kawal jerawat tu lah. Sebab budak-budak remaja ni bila naik jerawat dia kata jatuh saham. Betul. Cakap dari pengalaman kita ya. Okey, jerawat ni ada selalunya berlaku pada remaja, dan remaja kebanyakannya dah meningkat dewasa, selalunya lebih daripada umur 15 tahun. Kalau benda ni membawa masalah yang serius, berlubang banyak sangat pada muka dan menyebabkan kes-kes kurang keyakinan diri ataupun buli, ataupun ada masalah psikiatri. Remaja ni memang banyak masalah emosi dan pemikiran. Jadi itu memerlukan rujukan. Selalunya dia akan rujuk, kalau masalah jerawat yang terlampau ni memang akan dirujuk kepada doktor kulit untuk rawatan selanjutnya. Sama ada doktor kulit pediatrik ataupun doktor kulit dewasa. Tentang rawatan jerawat ni, kalau jerawat tu sedang membesar, sedang merah menyala dan nampak nak pecah, memang geram rasanya untuk dipicit, memang rasa puas hati. Tapi itu puas hati jangka masa pendek, sebab untuk jangka masa panjang dia akan melibatkan masalah dari segi kosmetik, sebenarnya akan berparut, berlubang besar, dan boleh menyebabkan jangkitan di sekitaran, disebabkan proses penyembuhan itu diganggu oleh faktor luaran, iaitu dipecahkan. Sebenarnya masa nanah tu kalau dia tak pecah sendiri, maksudnya badan tu tengah melawan lah, sedikit demi sedikit. Ada rawatan kosmetik yang boleh digunakan, boleh beli di farmasi sebenarnya, seperti patch untuk acne ataupun krim antibiotik yang boleh disapu. Benda-benda tu mempunyai antibiotik yang boleh diserap ke dalam kulit. Jadi rawatan sebegitu lebih semula jadi dan boleh menjaga kulit lah daripada rosak dan menyebabkan kitaran vicious cycle yang berlaku tu. Okey, baik. Maknanya benda tu normal, kemudian jangan picit, kemudian dapatkanlah ubat di farmasi supaya dapat tambah antibody untuk rawat jerawat kita lah. Baik, sedar tak sedar doktor, kita nak sampai habis sebab kita sebenarnya sampai 50 minit saja. Itulah ramai yang tonton malam ni sebab pakat nak tanya dengan Dr. Handsome kot, dia kata rambut tu kacak sangat. Sempena malam ni saja. Baik doktor, last kali mungkin nasihat kepada ibu bapa yang ada di rumah, sebab kadang-kadang mak ayah ni dia tumpukan kepada makan anak-anak, tetapi kita nak ada
di dalam peti ais tu bila sakit saja baru kita ada ubat sebagainya. Jadi sebagai mak ayah, apa benda yang perlu kita buat supaya kesihatan anak-anak kita terjaga di dalam rumah kita? Okey, banyak benda sebenarnya. Di dalam kesihatan terjaga di dalam rumah, itu soalan yang memang spesifik untuk di rumah sajalah. Okey, sebab di luar rumah, penjagaan kesihatan di luar rumah, di tadika, di tempat sekolah, itu pun kira topik yang lain sebenarnya. Okey, di dalam rumah ini selalunya yang berlaku adalah aksiden, kemalangan yang melibatkan budak terjatuh daripada sana sini ataupun terlanggar, terluka, dan yang selalunya paling kerap berlaku dan boleh membawa mudarat yang lebih serius adalah tersalah makan ubat ataupun apa-apa bahan bukan makanan seperti deterjen, membasuh baju, ataupun termakan perfume, termakan ubat, produk-produk lain, produk pembersihan. Memang benda ni memang tak sepatutnya berlaku, tetapi kadang-kadang berlaku. Jadi penjagaan untuk keselamatan anak-anak di rumah, kalau mempunyai ubat-ubatan, harus disimpan di tempat-tempat yang kanak-kanak tak boleh capai ataupun buka, ataupun seperti contohnya almari berkunci, ataupun di para yang lebih tinggi, ataupun setengah ubat mempunyai child proof cap ataupun panggil penutup yang tidak mudah dibuka. Itu kadang-kadang orang dewasa pun susah nak buka juga. So kanak-kanak yang tak pandai ni lagilah tak boleh buka. Lepas tu jangan biarkan ubat bersepah-sepah di mana-mana. Dan produk deterjen ni, produk bukan makanan ni, produk pembersihan selalunya. Yang ni pun harus jaga-jaga juga sebab kadang-kadang warna tu memang warna yang sangat cantik. Warna pink, cover tu memang ada bunga-bunga, ada gambar wanita tengah gembira ataupun kanak-kanak yang memakai baju senyum, memang kanak-kanak sukalah. Bau pun wangi. Kalau kanak-kanak yang merangkak tu memang dia suka explore, dia merangkak sana sini. Lepas tu dia capai botol yang menarik ni, warna pun menarik, bau pun menarik. Semestinya ini adalah minuman. Tu memang dia akan minum lah. Itu yang kadang-kadang berlaku dari segi ni. Jadi tak ada halangan untuk beli produk apa-apa, cuma produk yang memang kalau nak pilih apa-apa produk, kena fikirlah tentang anak-anak. Anak-anak tu memang akan agak-agaknya akan tertarik tak dengan benda ni. Kalau tertarik dan ada potensi untuk masuk mulut, kena letaklah di tempat yang tak boleh dicapai. Cuma ada tempat yang lebih tinggi ataupun tempat tersembunyi ataupun berkunci. Itu je. Lepas tu last sekali, ada setengah keluarga yang kadang-kadang mempunyai kolam kecil ataupun untuk zaman zaman PKP ni kadang-kadang membeli kolam buatan tu, kolam plastik tu untuk memberikan anak peluang untuk bermandi-manda. Jadi air dalam kolam ataupun air dalam baldi seboleh-bolehnya jangan dibiarkan bertakung. Selepas digunakan untuk apa-apa aktiviti, buang dan terbalikkan supaya ada anak-anak yang suka berjalan bertati-tati sana sini, dia tidak nampak air tu main-main, lepas tu lama-lama jatuh tertonggeng dan terlemas. Memang saya pernah tengok kes-kes macam ni, memang berlakulah anak-anak yang normal, sekelip mata, kecuaian sedikit menyesal seumur hidup. So untuk keselamatan di rumah. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Anak saya baru petang tadi main kolam. Jadi untuk isi masa PKP ni macam-macam, cuma pastikan keselamatan. Okey. Jadi terima kasih banyak Dr. Yusof atas banyak hari ni catatan saya, nota-nota yang saya tulis hari ni. Jadi saya harapkan penonton juga banyak ilmu, tips yang dapat kita kongsikan pada hari ini.
Jadi insya-Allah kalau ada lain masa kita akan bersama Dr. Yusof lagi. Jadi kita ucap terima kasih mewakili semua rakyat Malaysia kepada frontliners, teman-teman doktor di KKM ataupun di mana-mana saja. Kita doakan semua teman-teman kita, doktor, nurses, kemudian siapa saja juga akan diberi kesihatan yang baik, juga kepada Dr. Yusof supaya dapat lahirkan ramai lagi the next Dr. Yusof kat USIM insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Okey, terima kasih. Okey. Jadi salam kepada Dr. Hana dan juga anak-anak insya-Allah ya. InsyaAllah. Okay. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah itu tadi perkongsian kita kepada Dr. Yusof, merupakan pakar pediatrik, pakar kesihatan kanak-kanak. Jadi mudah-mudahan banyak ilmu, maklumat yang kita dapat dalam tempoh PKP duduk rumah, kita dapat ilmu. Jadi ini yang seronok. Jadi kalau nak lagi, insya-Allah kita akan kongsikan banyak perkara lagi. Jadi esok kita akan bersama dengan Lieutenant Commander Maritim. Jadi sebab saya tengok ada satu foto tentang maritim tahan Lanun yang nak masuk negara kita waktu musim PKP ni. Dia orang nak masuk negara kita tak tahu sebab apa. Nak apa ni, selamatkan diri ke. Jadi kita mesti kawal kita punya border supaya keselamatan dan juga penyakit COVID ni juga tak menyeberangi sempadan negara kita. Jadi esok kita akan dapatkan perkongsian daripada Lieutenant Commander Maritim kita untuk bercakap tentang pengalaman dia menjaga perairan negara. Jadi siapa-siapa yang minat soal kapal perairan, jadi esok insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi di mana? Di Forum Perdana Ehwal Islam. Versi live IG. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.